Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Jumpa lagi kita di Malam Mistik kali ni. Alhamdulillah. So, malam ni kita nak sembang pasal satu cerita ni yang berlaku katanya dekat sebuah hospital yang terletak dekat Johor Bahru. Hospital kerajaan kata dia. Kisah seram hospital. So kawan-kawan yang mana kerja hospital tu, tak kisahlah kalau korang ni doktor ke, nurse ke, attendant ke kan, doktor pelatih ke, security ke, cleaner ke, asal kata korang kerja ke hospital ni, kalaulah hospital ni harap-harapnya, saya harap lah cerita ni tak mengganggu tugasan hakiki korang ke hospital tu. Alright? So, jangan jadikan alasan ataupun sebab kisah seram ni menjadi punca korang tak nak pergi kerja. Jangan jadikan alasan. Okey? Ni semua cerita saja. Malam ni tak nak sembang panjang-panjang, tapi sebelum tu korang kena bantu dulu, bantu like, comment, share dan subscribe lah channel Anas Rahmat ni supaya lebih berkembang maju lah hendaknya. Tirai 2023 ni dah nak hampir tamat dah. Rasanya tak capai target saya untuk cacah 30k tahun ni. 30k subscriber. Tapi dah jalan sejauh ni pun kiranya dah syukur dah. Alhamdulillah dah syukur sangat dah. Walaupun tak sampai 30k untuk tahun ni, tapi dah sampai dekat 27k kot rasanya subscriber sekarang. Pun dah syukur sangat dah. Korang semua memang awesome kerana korang lah yang membuatkan saya berada dekat sini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. So tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Hari tu Aziz ni terpaksa bergegas balik awal dari tempat kerja. Sebab hari tu tibalah waktunya untuk tugasan dia untuk jaga ayah dia dekat ward hospital untuk ganti adiknya yang dah berhari-hari pun berumah tangga dekat hospital tu. Ayah Aziz ni dia dah berumur lingkungan dalam akhir 70-an. Dah tua pun orangnya. Pada awalnya ayah dia ni ditahan ward adalah berpunca sebab demam biasa je. Sebab dah nak masuk seminggu demam ayahnya ni tak baik-baik dekat rumah, akhirnya keluarga dia ambil keputusan untuk bawa ayah dia ni pergi ke hospital. Bila dah sampai dekat hospital, bila doktor cek, rupa-rupanya ayah dia ni ada komplikasi lain. So menjadikan doktor ni terpaksalah tahan ayahnya lebih lama duduk dekat dalam ward. Disebabkan doktor masih tak dapat nak sahkan apa sebenarnya punca sakit ayahnya yang sebenar, so menjadikan doktor terpaksalah tahan ayahnya lebih lama sikit dekat ward disebabkan doktor masih tak dapat nak kesan apa punca sakit ayahnya yang sebenar. Kalau nak diikutkan, ayahnya si Aziz ni orangnya nampak sihat je. Dia bukannya sakit yang tak boleh bangun langsung tu, jenis terbaring gitu kan. Tapi dia boleh je bangun sendiri, dia boleh je makan sendiri. Cuma doktor minta anak-anaknya ni menjaga ayahnya tu disebabkan ayahnya si Aziz ni tak boleh jatuh. Sebab kalau dia jatuh boleh mengakibatkan lagi bahaya dan lagi kronik sakitnya tu. Masalahnya ayah si Aziz ni jenis yang tak reti nak duduk diam. Semua benda pun dia nak buat sendiri. Nak pergi tandas, kadang-kadang nak jalan-jalan. Dia jenis yang degil tau, orang tua yang degil. Walaupun dah disuruh baring dengan rehat pun, kalau perlu apa-apa just panggil nurse je kan. Tapi tetap juga dia nak buat semua benda tu sendiri. Jenis tak suka nak susahkan orang walaupun orang tu adalah anak dia sendiri. Ayah Aziz ni walaupun pada mata kasarnya nampak sihat, tapi dia tak boleh berdiri lama.
Nanti kepala dia ni akan cepat pening. Lepas tu dia akan rasa pusing kepala. Of course lah, bila kepala ni dah pusing tu kan, boleh mengakibatkan dia jatuh kan kalau berdiri terlalu lama. So disebabkan itulah, doktor sarankan ayahnya si Aziz ni perlu diberi perhatian sepenuhnya dekat hospital oleh ahli keluarga. So nak tak nak, Aziz dengan adik lelakinya ni, Usop ni nama adik dia ni, kena ambil tanggungjawab bergila-gila untuk jaga ayah diorang ni dekat hospital. Tapi bagi si Aziz dengan si Usop, bukan masalah pun untuk jaga ayahnya ni. Bila lagi kan nak berbakti dengan orang tua diorang ni kan. Masa ni lah waktunya. Nanti kalau satu hari nanti, kalau ayahnya dah tak ada, detik-detik macam ni lah yang akan jadi memori. So back to the story. Hari tu kebetulannya hari Jumaat. Hari Sabtu dengan hari Ahad, Aziz ni tak kerja. So bolehlah dia ambil peluang 2 hari ni, 2 hari cuti kerja ni, untuk jaga ayahnya dekat ward hospital tu. So petang tu dia check in dekat ward hospital. Waktu tu dah pun pukul 5 petang dah. So sempatlah dia jumpa saudara mara yang lawat ayahnya petang tu. So lebih kurang pukul 6.30 petang macam tu, ward pun dah mula kosong. So Aziz ni cepat-cepatlah persiapkan ayahnya tu sebelum dia nak siapkan diri dia untuk berehat pula nanti. Lepas mandikan dan siapkan ayahnya tu, Aziz pun teruslah ke kawasan store ward sebab nak pergi ambil kursi malas yang memang dah disediakan untuk siapa-siapa sahaja yang jaga pesakit. Masa dalam perjalanan nak ambil kursi malas tu, sempat jugalah dia bertegur sapa dengan nurse dekat situ. Dia nak tahu jugalah kan perkembangan dengan kondisi sakit ayahnya tu. Dia pun nak tahu juga bila ayahnya tu boleh keluar ward. Salah seorang daripada nurse tu cakap yang ayahnya tu mungkin tak lama lagi dah boleh balik ke rumah. Tunggu doktor selesai ujian sampel darah je. Itu pun kalau dapat kesan apa sakit ayahnya lah kan. Kalau tak, doktor terpaksa ambil sampel spesimen daripada tulang somsom pula. So kalau itu yang berlaku, dia akan ambil masa lagi lah kan. Dan nak tak nak, kenalah lagi tambah waktu untuk ayah dia tu duduk dalam ward. Si Aziz ni, bila dia dengarkan penjelasan nurse tu, dia just mengangguk je. Yelah kan, apa lagi yang boleh dia kata bila nurse dah cakap macam tu kan. Bagi dia tak kisahlah berapa lama pun ayah dia duduk kat dalam ward tu, asalkan ayah dia sihat, itu pun dah cukup baik. Dia sebagai anak, dia hanya perlu jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang anak je. Tapi bagi ayah dia pula, setiap waktu pun dia asyik duk tanya bila dia dapat keluar daripada hospital tu, bila dia dapat keluar daripada ward tu. Kadang-kadang tu susah jugalah nak terangkan situasi dengan keadaan dia tu. Yelah kan, orang tua kan, macam mana nak dengar cakap? Betul tak? Dia mestilah nak fikir nak balik je kan. Sebenarnya ayahnya Aziz ni, dia jenis perokok tega. Salah satu sebab dia nak keluar cepat daripada hospital tu adalah dia susah nak isap rokok kalau kat dalam ward. Dia kena sembunyi-sembunyi kalau nak isap rokok. Aziz sendiri ni pun perokok tega juga. So dia pun secara tak langsung mengalami masalah yang sama lah dengan ayah dia ni. Kekangan dalam ward, line tak clear kalau nak pergi isap rokok. Itu je. Tapi dalam masa yang sama, ayahnya Aziz ni memang dia dah ada pot yang baik pun kalau nak pergi isap rokok ke dalam hospital. Cuma kena tunggu waktu line clear je. Barulah dia boleh pergi isap rokok. Lebih kurang pukul 9 lebih macam tu kan, waktu malam tu, lepas je doktor dengan nurse buat check up, ayah Aziz ni bisik dekat telinga si Aziz ni. Yes, bawa abah pergi berasap boleh tak? Ayah tunjuk pot yang Usop selalu bawa. Aziz ni, bila ayah dia dah cakap macam tu, ajak dia pergi isap rokok, dia memang tak membantah lah kan. Sebab dia sendiri pun memang dah lapar rokok dah sangat masa tu. Kurang-kurangnya dia tahu yang adik dia ni memang dah secure satu tempat untuk pot isap rokok. So tak payahlah dia duduk sibuk-sibuk nak mencari pot tempat lain kan. Dia pun tak nak berlengah, terus dia siap-siapkan wheelchair untuk bawa ayahnya nak pergi isap rokok ke tempat tu. Lepas je ayah dia naik atas wheelchair tu, teruslah si Aziz ni sorong ayah dia menuju ke pot yang dimaksudkan ni. Bila lalu depan kaunter nurse je, dengan tiba-tiba salah seorang nurse yang duduk dekat kaunter tu tanya, "Pak Mat nak ke mana tu Pak Mat? Dah malam-malam macam ni?" Tapi Aziz yang jawab, "Nak bawa ayah pusing-pusing kejap nurse. Boring katanya dia duduk dekat atas katil je dari tadi." Terus nurse tu sambung lagi, "Nak jadi naga lah tu. Jangan sampai kantor ya Pak Mat." Kelamba je muka nurse tu sound.
Macam tahu-tahu je nurse ni bisik hati si Ajis. Yang ayahnya si Ajis ni, dia sengih je. Sambil tengok muka nurse tu. Yelah kan, mana tak kantornya kan. Kalau kata keluar je, mesti masuk balik dalam ward bau kretek. Dalam ward ni kan aircon. Kalau rokok kretek ni, korang faham je lah baunya macam mana punya kuat kan. Betul tak? So Ajis ni pula masa tu just buat-buat, tak dengar je apa yang nurse tu pergi. Buat tak tahu je. Hospital ni, kalau tak salah Ajis, dia ada 7 tingkat. Kebetulannya ward ayahnya si Ajis ni dekat tingkat paling atas sekali, tingkat 7 tu. Kalau daripada ward ayahnya tu, kalau tengok daripada melalui tingkap, memang boleh nampak jelas kawasan pekarangan rumah mayat yang terletak dekat tingkat paling bawah sekali. Walaupun kawasan rumah mayat tu bukanlah letaknya betul-betul dekat aras bawah blok bangunan ward ayahnya tu, tapi kedudukan kawasan rumah mayat tu masih lagi dalam kawasan blok yang sama dengan ward. Lepas tu pula, dekat kawasan ground floor memang ada satu pedestrian yang menghubungkan antara blok ward ayahnya duduk tu dengan rumah mayat. Okay, back to the story. Rupa-rupanya spot yang dimaksudkan tu adalah dekat satu kawasan tangga yang terletak dekat sebelah lift sayap kanan bahagian blok hospital tu. Dekat bangunan ward tu ada 3 lift. Satu lift dekat tengah-tengah sekali terletaknya. Lift tengah-tengah ni biasanya digunakan oleh orang awam ataupun pengunjung yang nak melawat pesakit kat dalam hospital. Satu lift lagi letaknya dekat hujung belah sayap kiri. Lift ni biasanya orang gunakan untuk pergi ke cafeteria. Yang lift hujung belah sayap kanan pula, biasanya lift ni digunakan oleh staff untuk bawa pesakit ke dewan bedah ataupun bawa seorang yang dah meninggal tu pergi ke kawasan rumah mayat. So kalau kata bila waktu malam, kawasan lift bahagian sayap kanan ni, dia punya suasana memang sunyi gila lah kan. So lift ni memang jarang ada yang guna kalau kata waktu malam. Di balik lift tu pula ada satu kawasan tangga. Kat situlah spot biasa ayahnya si Ajis ni dengan adik dia pergi hisap rokok. So Ajis ni dia faham lah kenapa adiknya ni memilih pot merokok dekat situ. Sebab kawasan tu memang sunyi gila. Langsung tak ada orang pun yang nak lalu lalang. Dekat kawasan belah tangga pula memang suram aja keadaannya. Bukannya tak ada lampu. Cuma lampu yang ada pun bentuknya sama-sama je. Sampai-sampai je dekat situ, ayahnya si Ajis ni dia dah tak sabar sangat dah. Terus cepat-cepat dia keluarkan rokok suria dia daripada kocik ni, kocik atas ni, terus dia bakar sebatang. Dia lepas. Nikmat betul kata ayahnya ni dapat rokok. Nikmatnya tu macam orang baru lepas buka puasa. Yelah kan, daripada pagi tak merokok, mana tak nikmat kan rasanya kan bila dapat rokok sebatang tu. Kalau waktu pagi lain tak clear sangat kata ayah dia ni. Kawasan dekat dalam hospital ni semuanya memang busy, termasuklah pot yang dihisap rokok tu. So kenalah tunggu malam barulah ada line clear sikit. Si Ajis pun dia pun tak naklah ketinggalan juga kan. So dia pun cepat-cepatlah bakar rokok dia sebatang. Sambil bakar tu, sambil lah dia burak-burak dengan ayah dia. Sambil jugalah dia perhati kiri kanan. Takut-takut lah kan kalau ada security yang lalu pula lepas tu kan. Cover line lah senang cakap. Ajis ni sebenarnya dia tahu merokok ni memang tak bagus untuk kesihatan ayah dia, apatah lagi untuk diri dia sendiri. Tapi apa yang dia boleh buat, itu dia cara nak ceriakan ayah dia. Bukan tak pernah pun disuruh ayahnya tu berhenti merokok. Tapi ayahnya tu, kalau dia berhenti merokok, dia kata confirm dia akan mati lagi cepat kalau dia berhenti merokok. Ayah dia cakap macam tu. So Ajis ni dia faham sangatlah perasaan ayahnya tu. Sebab Ajis ni pun seorang perokok. Bukan mudah pun seorang perokok ni dia nak berhenti merokok. Apatah lagi ayahnya tu yang dah berpuluh-puluh tahun dah merokok. Tengah duk sedap-sedap dia hisap rokok sambil berborak kosong dengan ayah dia tu, tiba-tiba tak semena-mena ayahnya pergi menjawab salam. Waalaikumsalam doktor. Tiba-tiba je ayah dia menjawab. Datang mana pula doktor tiba-tiba ni? Padahal tak ada orang pun dekat situ. Tiba-tiba ayahnya ni sambung lagi pula. Alah doktor, kejap je ni. Habis rokok sebatang ni saya masuk balik lah doktor dalam ward. Lagipun kan anak saya ni ada kat sini. Bukannya saya seorang, tak risaulah doktor. Lepas tu ayah dia senyap. Lepas tu ayah dia sambung lagi bercakap. Baik doktor, InsyaAllah saya kurangkan rokok lepas ni.
Ajis ni yang ada dekat situ jadi pelik. Ayahnya ni borak dengan siapa kan? Dengan doktor mana yang ayah dia sembang ni? Dekat situ cuma ada dia dengan ayah dia berdua je. Mana ada orang lain lagi? Ayah aku ni dah nyanyuk ke? Bisik hati si Ajis ni. Tak lama lepas tu terus ayah si Ajis ni bagi tahu dekat si Ajis. Jis, baik betul Dr. Anwar ni Jis. Dia tak pernah marah pun dekat ayah kalau isap ukuk dekat sini. Tapi Jis, dia pesan lepas habis ukuk ni nanti, untung ukuk tu buang dalam tong sampah. Jangan buang sepah-sepah. Masa ni Ajis ni dia lagi pening dah. Dia tak tahu sama dia nak percaya ke ataupun tidak apa yang ayah dia ni cakap. Sebab Ajis memang tak nampak siapa-siapa pun kat situ. Ajis ni pun dia malas lah kan nak fikir panjang-panjang pasal apa yang ayah dia nampak ni, ayah dia bercakap ni. Lepas tu dia pun terus just angguk je kepala dia. Dia pun malas nak petikai apa yang ayah dia ni cakap. Nanti kalau dia cakap kat ayah dia yang ayah dia ni pergi cakap seorang-seorang, nanti kan ayah dia marah pula dekat dia kan. Macam ayah macam dia tak percaya pula dengan ayah dia sendiri. So dia ambil pendekatan just layan je apa yang ayah dia cakap, apa yang ayah dia buat. Si Ajis ni agaknya doktor ni bagi ubat sampaikan ayah dia ni boleh berhalusinasi sampai macam tu. Mungkin lah. So lepas isap ukuk sebatang tu, bukan sebatang tapi 2 batang sebenarnya malam tu, Ajis pun teruslah tolak ayahnya ni masuk ke dalam ward balik. Masuk dalam ward, bila lalu je depan kaunter misi tu, sekali lagi misi yang sama tu peli. Amboi Pak Mat, sedap je bau. Jangan lupa makan ubat je Pak Mat sebelum tidur nanti. Terus ayahnya si Ajis kali ni dia jawab, Tadi tu saya pergi cas ubat lah nurse. sambil ketawa-ketawa kecil ayahnya si Ajis ni. Dia saja je peli macam tu balik dekat nurse tu. Yang Ajis pula dia jadi serba salah pula dia buatnya kan. Masa masuk dalam ward, dia tengok jam dah lebih kurang pukul 10 malam. Kawan-kawan seward dengan ayahnya si Ajis ni semua pun dah tidur. Cuma ayahnya je yang masih segar lagi. Terus si Ajis ni papah ayah dia masuk ke dalam bilik air, siap-siapkan ayahnya dulu sebelum ayahnya ni nak tidur. Lepas selesai kat dalam bilik air, terus dia papah ayahnya ni pergi dekat atas katil. Lepas tu terus baringkan ayahnya tu pula. Dan tak lama lepas tu, lepas ayahnya makan ubat, terus ayahnya pun terlelap. So bila ayahnya dah tertidur tu, Ajis pun cubalah nak rehatkan diri dia pula kan, dekat atas kursi malas yang dia ambil petang tadi tu dekat bilik store ward tu. Dia pun cubalah nak lelapkan mata. Baru je dia rasa nak terlelap, tiba-tiba dia terdengar suara ayah dia bercakap. Seolah-olah macam dia berbual dengan seorang. Bila dia buka je mata, dia nampak ayah dia ni tengah duduk bersila dekat atas katil sambil bercakap. Dia tengok jam kat tangan, masa tu dah pukul 1 pagi dah. Terus Ajis ni tanya dengan ayah dia, Ayah, kenapa ayah bangun ni? Ayah cakap dengan siapa tadi? Ayah dia pun jawab, Ayah borak dengan Dr. Anwar. Ditanya dengan ayah dah makan ubat ke belum. Kali lagi si Ajis ni jadi pelik. Nama Dr. Anwar ni sekali lagi pop up daripada mulut ayah dia. Tapi Ajis ni dia malas nak tanya panjang. Dia minta ayahnya tu sambung je tidur balik. Dia pesan dekat ayahnya, kita ni kena rehat ayah, sebab esok pagi ada doktor yang nak cek ayah. Takut ayah tak cukup rehat nanti lagi lambat pula ayah keluar daripada ward sekarang. Ayah dia pun bila dia dengar lambat keluar ward kan, dia rasa macam panik lah kan. So dia pun apa lagi, terus dia sambung tidur. Si Ajis ni dia terpaksa tunggu ayahnya tidur dulu, baru dia boleh tidur. Sebab dia risau ayahnya tu kalau tak tidur, takut-takut dia akan bangun berjalan sendiri pergi toilet. Sebab sebelum ni ayahnya ni pernah sekali jatuh dekat dalam toilet hospital tu disebabkan dia pergi sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal masa tu adiknya si Ajis ni ada je dekat sebelah ayahnya. Cuma masa tu adiknya ni dah tertidur sebelum ayahnya tidur. Nasiblah masa tu, masa ayahnya tu jatuh, keadaan dengan situasi tak berapa teruk sangat. Sebab masa tu waktu malam tu masih awal lagi. Pesakit lain dalam ward pun masih lagi belum tidur. Diorang cuma terdengar kecoh-kecoh dalam bilik air. Terus diorang tahu yang ayahnya si Ajis ni jatuh kat dalam bilik air. Nasib baiklah masa tu tak ada apa-apa perkara buruk pun yang berlaku. So back to the story. So bila ayahnya ni dah tidur, sekali lagi si Ajis ni pun cubalah nak lelapkan mata dia. Tapi malangnya kali ni dia rasa susah pula mata dia tu nak terlelap. Berkali-kali jugalah si Ajis ni cuba paksa nak pejamkan mata.
Golek ke kiri, dia golek ke kanan, tapi tetap juga mata dia ni tak nak lelap. Dia tengok ayah dia dah pun nyenyak sangat tidur, siap berdengkur lagi. Tiba-tiba je si Haji ni terfikir. Dia terasa macam nak isap rokok sebatang pula. Lagipun ayah dia ni dah pun nyenyak tidur kan, so bolehlah dia ambil kesempatan ni kan. So dia pun cepat-cepatlah berjalan terus menuju ke pot dia isap rokok dengan ayah dia tadi tu. Masa tu jam dah nak masuk pukul 2 pagi dah. Si Ajis ni masa on the way dia nak pergi ke tempat tu, dia langsung tak terfikirkan perkara-perkara mistik ni. Langsung tak ada pun dalam fikiran dia. Yang otak dia fikir nak pergi isap rokok cepat-cepat sebelum ayah dia terbangun balik. Sampai-sampai je dekat situ, kalau masih isap rokok dengan ayah dia masa tu jam lebih kurang pukul 9 malam tu dah sunyi sepi kan. Lagilah pula masa dia lepak sorang-sorang tu jam dah pukul 2 pagi. Of course lah dia punya sunyi lagi berganda-ganda punya sepi kan. So cepat-cepatlah si Ajis ni dia ambil rokok, letak dekat mulut, terus bakar, terus hisap sebatang. Sedut. Hembusan pertama yang penuh nikmat, kata si Ajis ni. Nikmat. Masuk je sedutan yang kedua, tiba-tiba dia terdengar ada satu suara kecoh. Ada suara budak perempuan menangis. Bunyinya macam budak perempuan meraung-raung, datangnya daripada tingkat 6, tingkat bawah je. Ajis ni dia duduk isap rokok dekat kawasan ruang tangga dekat tingkat 7. So memang jelas lah bunyi budak tu menangis dekat tingkat 6. Masa tu dia pun dah mula kuris dah, suara siapa yang kecoh-kecoh sangat dekat tingkat 6 tu kan. So cepat-cepat dia padamkan api rokok dia. Tak sempat habis lagi ni, dia terus padamkan api rokok dia. Dalam hati masa tu dia nak tahu juga apa yang kecoh-kecoh sangat ni. So dia pun tanpa fikir panjang terus dia turun tangga menuju ke tingkat 6. Sampai-sampai je dekat tingkat 6, bila dia keluar daripada kawasan area tangga tu, terus dia ternampak ada beberapa orang nurse dengan beberapa orang attendant tengah mengusung sekujur mayat dekat atas stretcher. Dia nampak diorang ni betul-betul berada dekat depan lift tingkat 6 tu, tengah tunggu lift. Mungkin nak bawa jenazah tu ke rumah mayat agaknya. Ajis ni tahu lift tu boleh hubungkan terus ke rumah mayat, tapi kena melalui ground floor. Tapi masa tu dia tak nampak budak yang dia dengar suara tengah menangis tu. So dia pun tercari-carilah kat mana budak ni kan. Tapi suara budak tu, raungan menangis budak tu tetap juga bergema dekat kawasan situ. Masa dia melintasi nurse dengan attendant yang tengah sorong jenazah tu, mayat tu, yang peliknya tak sekelumit pun nurse tu ataupun diorang tu semua tu pandang si Ajis ni yang lalu dekat situ. Seolah-olah macam si Ajis ni tak wujud tau. Dia jalan je tapi tak ada orang pun yang perhatikan dia berjalan dekat situ. Ajis ni perasan yang diorang ni semua tak berbual pun antara satu sama lain. Diam je. Masing-masing semua macam fokus tunggu lift tu sampai. Tapi Ajis ni dia tak fikir apa-apa pelik pun. Dia just abaikan aja apa yang dia nampak tu. Fokus dia nak cari suara budak perempuan yang menangis tu. Rupa-rupanya tak jauh daripada situ ada seorang budak perempuan tengah duduk mencangkung dekat tepi tembok, tengah menangis terisak-isak. Dia duduk menangis sambil kepala dia ni menunduk je ke bawah. Agaknya mayat yang diusung tadi tu ayah ataupun mak dia agaknya. Ini yang Ajis ni fikir. Sebab Ajis pun memang tak perasan jenazah yang disorong, yang diusung tu lelaki ataupun perempuan. Sebab jenazah tu dah berselubung dah. Sayu betul hati si Ajis ni bila dia tengokkan budak perempuan tu menangis terisak-isak sampai macam tu sekali. Mungkin dia tak boleh terima kot kenyataan yang ayah ataupun mak dia ni dah tak ada lagi. Fikir si Ajis masa tu. So perlahan-lahan lah si Ajis ni dia datang ke arah budak tu. Niat hati dia masa tu tak ada lain selain nak cuba tenangkan perasaan budak perempuan. Entah kenapa agaknya bila dia makin menghampiri budak perempuan ni, tiba-tiba perasaan ragu-ragu tu terus muncul. Tapi dia just abaikan je perasaan tu. Dia betul-betul ikhlas masa tu nak cuba tenangkan budak perempuan ni. Sebab dia nampak memang tak ada orang lain dekat situ yang nak tenangkan budak ni. Kesian budak tu nak hadap sedih seorang-seorang. So dia memang betul-betul fikir yang dia mampu nak tenangkan budak tu masa tu. So bila sampai je dekat depan budak ni, terus si Ajis ni cakap, "Dik,
Sabar ya dik. Yang pergi tetap akan pergi. Dik tabah je dik. Tapi budak tu tak bagi sebarang respon pun dengan apa yang si Ajis ni cakap. Dia tetap juga menunduk, meraung, menangis kat situ. Sekali lagi Ajis ni cuba nak pujuk budak tu. Dia pun dekatkan lagi diri dia dengan budak tu. Kali ni dia pegang pula bahu budak tu. Baru je dia nak bagi kata-kata semangat dekat budak ni, dengan tiba-tiba dia dah mula terasa satu vibe yang betul-betul dia tak pernah rasa sebelum ni. Dia terus rasa macam meremang tau. Entah kenapa, dengan macam mana perasaan tu datang, dia pun tak tahu. Dengan tiba-tiba fokus dia terus ke arah budak perempuan ni je. Dunia dia ni tiba-tiba terasa gelap dan hamba je masa tu. Seolah-olah suasana macam terhenti seketika. Terus budak tadi tu yang daripada awalnya duduk mencangkung depan dia sambil menangis-nangis teresak-esak tu, tiba-tiba dia berdiri tegak. Budak yang dari tadi menangis teresak-esak tak berhenti-henti tu akhirnya diam. Lepas dia diam tu, dia palingkan muka dia terus menghadap betul-betul ke arah muka si Ajis ni. Astaghfirullahalazim. Budak tu, si Ajis ni nampak tak ada muka. Tak ada muka budak tu, tak ada. Maksudnya mata tak ada, mulut tak ada, hidung tak ada, rata je muka dia, tak ada apa-apa. Muka dia lepel je macam tu. Korang boleh bayang tak? Boleh bayang tak bentuknya macam mana? Macam ni lah bentuknya lebih kurang. Seram kan? Terduduk Ajis masa ni, lemah terus lutut dia. Masa ni dia punya jantung punyalah kuat, dia punya degupan tu macam nak terkeluar daripada badan dah. Inilah kali pertama seumur hidup dia berdepan dengan benda-benda macam ni. Tak tahu macam mana dia nak gambarkan perasaan takut dia masa tu. Yang pasti memang ngeri gila, dia kata. Ngeri gila perasaan dia. Aziz ni, dia nak cuba lari daripada situ, tapi dia rasa macam terkaku je dekat situ. Sambil mata dia ni hanya terarah pada budak perempuan tu seorang je. Dia tak boleh toleh ke kiri, dia tak boleh toleh ke kanan. Mata dia fokus kat budak tu je. Macam dah disuruh, macam diarah, macam dipaksa untuk fokus kat budak tu. Dia sempat membaca beberapa patah ayat suci yang diingat, tapi dia hanya mampu baca dalam hati je. Sebab mulut dia ni pula macam terkunci bila dia cuba nak baca sekuat hati ayat suci tu. Disebabkan terlalu takut dan ngeri nak pandangkan muka budak perempuan tu, akhirnya si Aziz ni dia tutup mata dia serapat-rapatnya. Tapi dalam masa yang sama, terngiang-ngiang suara budak tu ketawa dekat telinga belah kanan dia. Seolah-olah macam ketawakan dia yang tengah takut dengan apa yang berlaku. Masa ni dia dah betul-betul kalut dah. Dia tak tahu apa lagi yang nak dia buat. Nak lari tapi badannya umpama macam dipasak dekat situ. Nak menjerit tapi suaranya tak keluar. Berat betul badan dia nak bergerak. Lutut, kaki, seluruh badan dia terasa macam dipasak dekat situ. Tiba-tiba terlintas dekat otak si Ajis ni nak laungkan azan. Dia kuatkan semangat, dia cekalkan hati dia untuk laungkan azan sekuat-kuatnya. Akhirnya dia dapat rasakan yang suara dia ni terkeluar daripada kotak suara dia. Dengan tiba-tiba jugalah dia terasa ada seseorang memegang bahu kanan dia. Pam. Terkejut gila dia masa ni. Tiba-tiba dia terdengar satu suara yang betul-betul buat dia rasa lega. "Halo abang, you ada okey ke? You apa buat sini malam-malam bang?" Suara kakak security berbangsa India. Bila dia buka je mata, tak ada apa-apa pun keliling dia. Tak ada budak perempuan tu, tak ada orang yang usung jenazah, tak ada apa-apa pun. Yang hanya ada adalah seorang security perempuan berbangsa India berdiri dekat depan dia. Yang lain semua tak ada. Si Ajis ni, dia masih lagi terduduk dekat situ dalam keadaan bela dan takut yang amat sangat. Dia masih tak dapat unloading tau apa yang sebenarnya dia nampak dan apa yang sebenarnya berlaku.
Dia pun tak tahu sama ada apa yang dia nampak tu betul-betul terjadi ataupun dia hanya berhalusinasi. Dia tak tahu pun. Dia betul-betul blur. Dia perhati je muka kakak security tu tajam-tajam. Lama dia tengok muka kakak tu. Dia nak pastikan sama ada apa yang dia nampak tu betul-betul manusia ataupun hanya mainan ilusi dia je. Kakak security tu pula dia jadi makin pelik dengan si Ajis ni. Dia pun tak faham apa yang sebenarnya berlaku dekat si Ajis ni. Kenapa si Ajis ni duduk dekat situ? Kenapa dengan tiba-tiba si Ajis ni dia azan kuat-kuat dekat tengah-tengah malam macam ni? Lepas tu pula si Ajis ni masih tak menjawab apa-apa soalan pun yang dia ajukan dekat si Ajis ni. Si Ajis pula dia pun tak tahu macam mana dia nak terangkan keadaan yang berlaku pada dia pada kakak security tu. So dia pun bangun cepat-cepat, tak menjawab sepatah pun apa yang tanya security tu. Lepas tu terus dia berlari menuju ke ward ayahnya yang letaknya kat tingkat 7 tu. Sampai-sampai dekat katil ayah dia, dia tengok ayah dia dah duduk bersila dah dekat atas katil. Ayahnya tersedar lagi. Sampai je dekat katil ayah dia pun terus bagi tahu dekat si Ajis. Jis, tadi Dr. Anwar datang lagi. Dia bagi tahu yang esok ayah dah boleh keluar hospital. Allahu Akbar. Siapa agaknya Dr. Anwar ni? Daripada tadi ayahnya asyik duk sebut nama Dr. Anwar je. Si Ajis ni dia dah betul-betul blur dengan nama Dr. Anwar ni tau sebenarnya. So dia pun tak sepatah pun jawab apa yang ayah dia cakap tu. Lagipun dia masih lagi dalam keadaan ketakutan dengan trauma tau, dengan kejadian yang baru kena kat dia tu tau. Tapi dalam masa yang sama dia curious juga nak tahu siapa Dr. Anwar ni. Kenapa si Ajis ni dia tak pernah nampak pun Dr. Anwar ni, tapi kenapa ayahnya asyik sebut nama Dr. Anwar, asyik katanya Dr. Anwar ni jumpa ayah dia. So Ajis ni pun dia ambil keputusan untuk pergi tanya dengan nurse yang jaga kat kaunter depan tu. Dia nak tahu siapa Dr. Anwar ni. Sampai-sampai dekat kaunter dia pun terus tanya dengan nurse. Nurse, tadi ada doktor cek ayah saya ke? Nurse tu pun cakap yang last ayah si Ajis ni doktor cek pada pukul 8 malam. Yang masa tu si Ajis ni pun ada kat situ. Tapi si Ajis ni dia tak puas hati lagi ni. Takkanlah ayah dia nak menipu semata-mata dia nak keluar daripada ward kan? So si Ajis ni tanya lagi kat nurse. Nurse, saya nak tanyalah nurse lagi. Ada doktor yang namanya Dr. Anwar ke nurse dekat ward ni? Nurse tu pun jawab, Dr. Anwar? Rasanya tak ada doktor nama Anwar kat dalam ward ni. Tapi memang ayah awak daripada awal dia masuk ke dalam ward ni, dia asyik cakap pasal Dr. Anwar je. Kami pun sebenarnya tak tahu pun siapa yang dimaksudkan dengan Dr. Anwar ni. Allahu Akbar. Sahlah ayah si Ajis ni berhalusinasi, fikir Ajis ni dalam hati dia. Malam tu memang susah gila mata si Ajis ni nak lelap. Otak dia ni asyik dibayangi dengan sosok perempuan yang menyeramkan tu je. Perempuan yang duk menangis dekat tingkat 6 tu. Dalam masa yang sama, berlega-lega juga dalam kepala otak dia ni memikirkan siapa Dr. Anwar ni yang dimaksudkan oleh ayah dia ni. Dalam hati dia duk memikir je, akhirnya si Ajis ni pun terlelap. Sedar-sedar dah pun pagi dah. Nurse yang kejutkan dia. Nurse suruh si Ajis ni bangun sebab doktor nak datang cek ayahnya sekejap lagi. Bergegaslah si Ajis ni bangun, bersiap-siap. Lepas tu terus siapkan ayahnya sekali, termasuklah mandikan ayahnya dan bagi ayahnya sarapan. Tak lama lepas tu doktor pun datang cek ayahnya si Ajis ni. Tapi doktor yang datang tu bukannya Dr. Anwar pun, tapi seorang doktor pelatih yang namanya Dr. Syarul kalau tak salah si Ajis ni. Dr. Syarul tu bagi tahu yang ayahnya si Ajis ni sebenarnya mengidap tekanan darah rendah, dan doktor ni masih lagi cek dengan uji darahnya kalau ada penyakit lain yang ayahnya si Ajis ni hidap. Tengah doktor duk sembang dengan si Ajis ni pasal penyakit ayahnya tu, tiba-tiba ayahnya si Ajis ni menyampur. Ya, saya dah tahu dah saya sakit apa. Semalam Dr. Anwar dah bagi tahu dah. Dia cakap hari ni saya boleh balik kan. Dengan tiba-tiba je Dr. Syarul pun terus tengok muka ayahnya si Ajis ni. Lepas tu dia pun cakap, betul tu pakcik, hari ni pakcik dah boleh balik dah. Tapi pastikan pakcik kena jaga kesihatan kalau kat rumah tu. Kurang-kurangkanlah rokok tu kalau boleh ya pakcik. Tolong
Dalam masa yang sama, Dr. Syarul ni, dia berbisik juga dengan si nurse ni. Dia tanya dengan nurse tu, siapa Dr. Anwar? Yang nurse tu pula hanya gelengkan kepala dia je. Alhamdulillah, petang tu ayah si Ajis ni dah pun dibenarkan discharge daripada ward setelah 5 hari dia duduk dalam ward tu. Yang Ajis pula dia pun rasa syukur juga sebab makin lama ayahnya tu nampak makin sihat. Tapi persoalan yang tak mampu dan tak terjawab lagi hinggakan ke hari ni, siapa Dr. Anwar tu? Siapa? Boleh tahan seram juga cerita kali ni kan. Sebenarnya saya suka naratif jalan cerita ni. Tapi daripada apa yang diceritakan dalam cerita ni, rasanya saya tahu hospital mana yang dimaksudkan si Ajis ni. Yelah, kalau kat Johor Bahru ni ada 2 je hospital kerajaan. Tak banyak pun. Of course lah kita tahu yang mana satu kan. Kalau orang JB rasanya korang dapat tangkap kan hospital mana kan yang diceritakan kan. Betul tak? Tapi yang tu korang diam lah. Kita sama-sama diam je. Alright. Apa pun saya nak pesan satu je. Buat pendengar cerita ni yang bekerja dekat hospital yang dimaksudkan ni, ataupun mana-mana hospital pun, janganlah korang terlalu taksub dengan cerita ni sampaikan terasa takut pula nak pergi kerja ataupun nak jalankan tanggungjawab korang sebagai seorang pekerja dekat dalam hospital tu. Alright. Sebab bila bercakap pasal soal mistik ni, tak kira lah kat mana pun, tak semestinya dalam hospital je. Dekat tengah padang pun, kalau kata dia nak duduk dekat situ, dia akan ada dekat situ. Kalau kata dekat sebelah kita pun, kalau kata dekat sebelah korang pun, kalau dia kata dia nak ada, dia ada. Betul tak? Kan? Kalau dekat dalam kawasan hospital ni, tak usah cakap lah. Yelah, kita sendiri pun maklum, dekat kawasan hospital ni, tempat di mana banyak orang-orang yang dah meninggal dalam keadaan trauma dekat sini. Of course lah menjadi tempat tinggalnya, tempat penunggu-penunggu ni spot kat situ. Betul tak? Dan renungkan apa yang saya cakapkan ni. So, pesan saya sekali lagi, jangan terbawa-bawa dengan ketakutan cerita ni. Alright? Anggap je cerita ni sebagai satu bentuk hiburan yang menyeramkan. Okay? Ingat tu. Dah habis dah Malam Mistik kali ni. Terima kasih buat korang yang mendengar dan menonton cerita ni sampai habis. Alright? Korang memang awesome. Sebelum saya nak tamatkan Malam Mistik kali ni, seperti biasa, korang jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Anas Rahmat ni. Tekanlah button loceng tu kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. Hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Korang jaga diri korang baik-baik, jangan berurusan dengan setan kalau nak hidup korang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.